Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih titipan khas buat pengerusi majlis yang dihormati, kombinasi juri hakim yang berintegriti, yang dikasihi penjaga masa yang setia dengan jam randik di sisi. Seterusnya, guru-guru dan rakan-rakan yang sentiasa dekat di hati. Hadirin sekalian, sesungguhnya saya begitu berbangga kerana dapat melahirkan rasa syukur kehadrat ilahi yang mengurniakan saya dalam keadaan ceria dan sihat walafiat. Betapa tegaknya saya di hadapan anda, maka setegak itulah hujah dan pandangan yang akan saya lontarkan atas mauduk cadangan bagi menangani kenaikan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi. Hadirin, 2022 menyaksikan rakyat secara keseluruhannya merasai kenaikan harga barang secara mendadak disebabkan pelbagai faktor. Kenyataan yang baru dikeluarkan oleh Presiden Dewan Perniagaan dan Industri India Kuala Lumpur dan Selangor, Nivas Ragavan, menyatakan bahawa harga barangan pengguna dijangka meningkat sehingga 20% menjelang Oktober tahun ini dengan didorong dua faktor utama, iaitu inflasi import dan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia. Inflasi yang meningkat di seluruh negara memberi kesan terhadap golongan pelajar apabila kafeteria universiti dan kedai koperasi mula menaikkan harga makanan dan barangan runcit dengan sesetengahnya dijual melebihi harga pasaran. Ada juga yang menyuarakan bahawa sepinggan nasi campur berlaukkan sayur dan ayam dijual sehingga RM10 Malaysia. Situasi ini membuatkan pelajar di kolej atau universiti turut terkesan dengan kenaikan kos sara hidup dan kenaikan harga barangan keperluan. Lebih menyedihkan, ada yang mendakwa terpaksa makan sekali sehari atau menggantikan set makanan lengkap kepada mi segera kerana perlu berjimat. Selain perlu bijak membahagikan wang untuk menampung kos pengajian. Hadirin yang dihormati sekalian, mencetus fikrah pertama, Majlis Perwakilan Pelajar memainkan peranan penting dalam mencadangkan kepada pihak universiti untuk memberikan tender kepada peniaga yang mempunyai modal besar atau mereka yang sudah mempunyai bisnes dan penjenamaan sendiri. Hal ini kerana golongan ini biasanya tidak terlalu mementingkan keuntungan semata-mata berbanding peniaga lain, malah mengamalkan prinsip berniaga sambil beramal. Peniaga seharusnya mengambil kira tentang kemampuan pelajar dan bukan untuk mengaut keuntungan sahaja. Sudah menjadi pengetahuan am kita bahawa kebanyakan pelajar yang menuntut di IPT belajar sepenuh masa dan tiada kerja sampingan. Kebanyakan mereka bergantung kepada duit pinjaman atau beasiswa. Malah juga ada mereka yang bergantung pada pembiayaan dari ibu bapa untuk meneruskan kelangsungan hidup. Izharlah apabila tender diberikan kepada mereka yang bermodal besar atau mempunyai tapak bisnes yang kukuh dan stabil, maka harga makanan dapat dijual dengan murah tanpa mengurangkan kualiti dan kuantiti makanan tersebut. Sidang Dewan sekalian, bicara minda yang kedua, program menu Siswa Rahmah perlu diperluaskan di seluruh Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Menu Rahmah diperkenalkan oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan beban rakyat, terutamanya mereka yang tergolong dalam golongan B40.
Dalam merungkai hujah di atas, idea menu rahmah ini diperhebatkan lagi dengan menu Siswa Rahmah melalui penawaran menu makanan berkualiti pada harga RM3.50 untuk satu hidangan menerusi bakul makanan siswa keluarga Malaysia. Maka, setiap kafe IPT di Malaysia boleh menyediakan menu Siswa Rahmah ini seperti yang disarankan oleh pihak kerajaan. Namun, kualiti makanan yang akan disajikan tidak boleh diambil mudah meskipun harganya yang murah. Bukan sekadar kuantiti nasi yang sedikit atau hanya nasi dengan kuah saja. Jelaslah, dengan adanya tawaran menu Siswa Rahmah ini, sedikit sebanyak mampu membantu pelajar-pelajar menangani kos sara hidup yang tinggi kini. Hadirin sekalian, menjengah ilham yang ketiga, kerajaan turut memainkan peranan melalui usaha menurunkan harga barang mentah. Kerajaan seharusnya memastikan pengeluaran mencukupi serta memberi dukungan kepada pengeluar domestik bagi produk seperti telur, ayam dan sayuran. Secara ringkasnya, apabila harga barang mentah menurun, maka kos pengeluaran rendah dan makanan yang dijual kepada pelajar di IPT juga adalah murah dan berpatutan. Dalam menyokong usaha ini, kerajaan seharusnya memfokuskan kepada pengukuhan nilai wang ringgit Malaysia. Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa jika mata wang kita jatuh, ini akan menyebabkan kos import tinggi dan meningkatkan harga barang. Apabila harga barang naik, termasuk harga makanan, ini akan membebankan rakyat. Sudah terang lagi bersuluh, harga barang mentah yang murah mampu menyediakan modal yang rendah agar makanan dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah bagi membantu mahasiswa menangani kos sara hidup yang tinggi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, menjelajah diskusi maudu yang keempat, Majlis Perwakilan Pelajar perlu menyediakan peti aduan. Peti aduan ini adalah bertujuan memudahkan mahasiswa dan mahasiswi untuk menyuarakan aduan atau cadangan mengenai harga makanan di kafe. Pepatah Inggeris ada mengatakan, "Two heads are better than one", yang bermaksud mendapatkan nasihat atau pendapat orang lain memudahkan untuk mencapai jalan penyelesaian yang terbaik. Peti aduan ini boleh disediakan dalam mod hybrid iaitu fizikal dan juga atas talian. Majlis Perwakilan Pelajar boleh menyediakan peti aduan berhampiran kafe, pusat tumpuan pelajar dan juga asrama pelajar. Sementara, peti e-aduan mahasiswa boleh disediakan di atas talian melalui aplikasi pintar seperti Google Form yang mampu mengumpul data dan maklumat. Melalui maklum balas daripada para pelajar, pihak MPP dan universiti boleh mencari kata sepakat untuk menyelesaikan isu ini dengan lebih berkesan. Izharlah peti aduan menjadi solusi dalam menangani kenaikan harga makanan di kafe IPT. Hadirin yang dihormati, bagi mengakhiri maudu bicara saya, izinkan saya menyimpul apa yang telah dibincangkan sebentar tadi. Seperti kata pepatah yang bijak, tiada halangan yang tidak boleh diatasi, tiada cabaran yang terlalu hebat untuk ditakluki. Oleh itu, yang pekak pelepas bedil, yang buta pengembus lesung, yang bisu penggerak ayam, yang lumpuh penghuni rumah. Pihak Kesatuan Pelajar perlu berganding bahu menghulurkan tangan dalam menangani isu kenaikan harga makanan di kafe IPT ini. Pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
perlu lebih peka mengenai isu-isu seperti ini agar mahasiswa dan mahasiswi kita tidak terlalu terbeban dengan masalah kewangan, terutamanya soal makanan. Terbenam mentari di waktu senja indah sekali dipandang mata. Menyusun jari di akhir bicara, silap dan salah maaf dipinta. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.